Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, pengurusi dan ahli kuasa masjid, al-fadhil, tuan-tuan imam, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bertemu, berbincang sepatah dua dengan ahli-ahli qaryah kita di sini, iaitulah tentang bagaimana tanggungjawab kita dan peranan kita untuk mengekalkan akaun ibadat kita ni supaya tidak ditutup selepas kita tidak ada. Ini dia panggil, sebagaimana kata ahli-ahli sejarah, orang-orang yang cerdik, orang yang sentiasa melihat kepada masa yang telah berlalu, wa yatatalla'u ila ghadihi, dan menilik, merancang untuk masa depan. Hari ini kita dikempen oleh berbagai-bagai ahli kempen. Ada skim cepat kaya, kadang-kadang yang betulnya cepat miskin. Masuk 3 bulan tak hempan dah, hilang. Kita nak cepat kaya supaya kita hidup senang di hari tua. Tak ada tua lagi, kita punya duit dah lesap, kata orang. Ada kempen insurans, mari bagi tahu kepada kita, kalau awak mati dapat sekian-sekian. Lepas tu kita tanya dia, kalau dah saya mati saya dapat duit, nak buat apa lagi? Mati dah kita. Ini dia panggil, tak apalah, itu satu perancangan. Tetapi kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita kena berfikir, kena merancang bagaimana kita nak duduk dalam kubur tapi pahala berterusan masuk. Itu yang saya namakan akaun berterusan, tidak ditutup walaupun tuannya sudah tidak ada. Kata di ahli fikir, waqfatun imaniyah, renungan iman. Betapa indahnya seorang muslim itu apabila dia dapati dalam suratan amalannya kebajikan yang banyak yang dia tak pernah pun buat. Banyak kita dapat akaun kita ibadat masuk, tapi kita tak berpenat untuk melakukannya. Yang kedua, betapa indahnya seorang itu apabila timbangannya penuh dengan ketaatan yang orang lain tolong buat. Yang ketiga, betapa indahnya seorang itu apabila darjatnya sentiasa meningkat naik dalam syurga walaupun tubuhnya berada dalam bumi. Ini, renungan ini menuntut kepada muslimin dan muslimat supaya membuat perancangan. Bagaimana kita nak merancang supaya darjat kita tertaqi, darjat kita sentiasa naik, dan walaupun kita sudah tidak ada. Allahu Akbar. Inilah perbincangan ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Satu je Nabi kita kata, ad-dallu 'alal khair kafa'ilihi.
Siapa dia tunjuk orang supaya buat kebajikan, maka dia boleh pahala seperti orang tu buat. Jadi perancangan yang kita buat ini kadang-kadang tak perlu kepada duit, tidak perlu kepada keuangan, tak perlu kepada bajet. Bajet dia hanya buat kerja, bajet dia hanya kena usaha bergerak supaya kita bagaimana nak meraih pahala setelah kita tidak ada. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda, siapa dia panggil orang kepada petunjuk. Orang ni tak solat, kita pergi kempen dia mari solat, ajak dia, dakwah dia supaya solat. Orang ni solat tapi tak apa mari masjid, kita pergi ajak dia mari masjid. Dan macam-macam perangai lagi manusia, apabila mereka ini mengajak manusia, tunjuk manusia supaya meninggalkan benda-benda yang tak baik, apa jadi? Kana lahu minal ajri, maka adalah baginya daripada pahala misla ujuri man tabi'ahu, seperti pahala orang yang mengikut dia buat. La yanqusu zalika min ujurihim syai'an, yang tidak mengurangkan pahala orang tu sikit pun. Hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita bayangkan, orang ni solat dengan sebab kita, orang ni buat ibadat dengan sebab kita, maka bila dia buat, kita dapat pahala. Itu maksud kita ajak orang kepada petunjuk. Maka betapa besarnya kalau kita boleh Islamkan orang yang masih lagi bukan Islam. Kita ini duduk berkawan dengan orang-orang bukan Islam, sampai waktu dia makan walimah pun kita sibuk juga, cuti juga nak cari walimah. Betul tak? Waktu dia belah kelapa, belah juga kita kelapa. Kita tak belah tapi cuti. Tapi berapa orang dah yang dapat kita bawa mereka ke dalam Islam? Maka ataupun kita tak pernah berfikir, tak pernah dalam kepala kita tak pernah merancang, aku nak bawa kawan aku yang paling aku sayang ini, satu pejabat, satu taman, satu bisnes dengan dia, supaya dia boleh duduk sekali dengan kita di masjid. Ada tak dalam kepala kita? Kalau belum berfikir, bermakna kita satu kecuaian yang besar. Kita kata kita kawan rapat, best friend. Best friend macam mana? Kalau setakat 50 tahun je berkawan, lepas tu kita ke syurga, insya-Allah dia ke neraka, na'uzubillah. Di mana perasaan sayang kita kepada kawan? Itu besar kalau boleh Islamkan yang bukan Islam. Tapi kalau nak mensolehkan yang Islam dah ni pun besar dah pahala. Sehingga para ahli sejarah bawa kepada kita satu kronologi. Dia kata betapa besarnya pahala Amr bin al-As, seorang sahabat yang telah pergi ke Mesir, membuka negara Mesir. Betapa besarnya Sa'd bin Abi Waqqas yang pergi ke Iraq, buka negara Iraq. Uqbah bin Amir pergi ke Maghrib di sebelah Morocco, buka di sana. Kita juga kena fikir betapa besarnya pahala orang yang bawa Islam ke Malaysia, sehingga tok nenek kita telah Islam dan kita hari ini pun masih lagi Islam. Berapa banyak? Islam dah sampai dah Malaysia, kita nak bawa mari tak jadi dah sampai pun. Tetapi bagaimana kita nak bawa Islam ini supaya dihayati, diamalkan, diikuti sepenuhnya oleh masyarakat, maka ini menjadi tanggungjawab kita masing-masing, sebagaimana yang kita akan sebut nanti. Sahabat-sahabat al-kiram, para pendakwah yang telah melaksanakan tugas, kita tengok berjalan mereka sana sini, masuk dalam perkampungan, masuk dalam hutan, ada yang berjalan kaki, ada yang naik motor dan sebagainya. Untuk apa? Untuk nak menyampaikan Islam. Maka di sinilah kita kena cari. Kalau kita tak mampu untuk pergi untuk menyampaikan dakwah ini, biarlah kita membantu mereka yang menyampaikan dakwah.
Biarlah kita membantu orang yang menyampaikan dakwah. Hari ini alhamdulillah para jemaah sekalian, dengan adanya alamat kiamat ni. Apa alamat kiamat? Ni alat-alat rakaman kita, ni alamat kiamat baka tu. Tidak alamat kiamat. Allah sebut dalam Quran, faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Siapa dia buat besar biji sawi, biji zarah sekalipun kebajikan, dia akan tengok. Wa man ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Kita duk fikir lagu manalah nak tengok balik apa yang kita dah buat. Sekarang ni mari kamera duk rakam apa yang kita buat hari ni buat. Tak puas hati kita dengan kamera, mari selfie pula ni. Mazhab baru ni dia panggil mazhab selfie. Habis benda dia selfie belakang. Allah, jumpa ustaz tak berhenti kejap. Ustaz duk berjalan nak keluar masjid berhenti. Ada orang nak selfie. Habis jadi mangsa apa-apa ni. Tak kira ustaz ke, menteri ke, jumpa menteri tengah jalan ajak selfie lagi. Itu dia panggil, ini baru, dulu tak ada lagu tu. Jadi ini semua ni alamat-alamat kiamat. Tak apa, alamat kiamat bukan semua salah, kan? Tetapi bagaimana kita nak menggunakan alat ini sebagai alat nak menyebarkan agama, sebagaimana orang lain menggunakan media ini untuk meruntuhkan moral, akhlak dan sebagainya. Maka kita ambil. Dan dalam banyak ramai-ramai orang Islam ini, yang paling tinggi darjatnya siapa dia? Iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila saya sebut je nama Nabi, tuan-tuan selawat, kita ambil peluang. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyakkanlah selawat padaku pada hari Jumaat dan pada malam Jumaat. Jadi jadikan malam Jumaat ni malam kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk aja selawat, Allahumma salli ala Muhammad. Selawat yang baik kita selawat macam kita dalam solat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala, sampai kepada innaka Hamidum Majid. Sempurnakan selawat. Biar boleh kat 500 kali satu malam Jumaat. Tak boleh. Bukan tak boleh ustaz, tak kira dia kata. Kalau tak kira tu kan banyaklah tu, kau sikit biasanya. Tak apa-apa nak kira dah. Pasal nak kira macam mana, tak ada. Sekali-sekala ya dah. Jadi kita bila mari malam ni mesti buat perancangan. Aku nak malam ni paling tidak minimum 300. Minggu depan naik 350 contohnya. Dia tidak ada had, tapi kita cuba buat. Ini dalam kaedah pengurusan yang tuan-tuan duk belajar di pejabat, dia panggil manajemen ibadat. Pengurusan ibadat. Ibadat itu tengok musim. Musim selawat kita macam malam ada selawat contoh. Pada waktu pagi kita ada zikir pagi, pada waktu petang zikir petang. Dia ikut masa. Maka kalau kita tengok kepada safahat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda lah yang paling tinggi darjat dia. Sebab apa? Semua orang masuk Islam akan pergi kepada orang ni. Orang ni pergi kepada orang ni. Orang ni pergi kepada sahabat, sahabat pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua dia panggil online sampai ke Nabi. Ini dia panggil dari sudut kira-kira. Maka para jemaah sekalian, di antara perbincangan yang dibincang kepada oleh para ulama, iaitulah pahala yang tak putus apabila kita bekerja mengajak manusia kepada kebajikan. Di atas saya buat juga sedekah jariah, itu guna duit. Ni tak payah guna duit, ajak orang yang mari. Apa kita tak payah guna belanja, kata orang. Allahu Akbar. Jadi bagaimana kita bayangkan, kita ajar orang ni solat, dia solat 5 waktu, kemudian dia solat pula solat tahajud malam, dia solat pula duha, la ilaha illallah. Betapa besarnya pahala, yang betapa banyaknya pahala yang kita dapat hasil daripada orang yang kita didik itu melakukannya. Maka jadi yang pertama sekali, untung dia panggil al-ujurul mudha'afah, pahala yang berganda-ganda yang tak putus bagi orang yang mengajak manusia ke arah kebaikan. Yang kedua, orang yang menjalankan tugas yang besar ini, ad-dalu 'alal khairi ka fa'ilihi, orang yang ini mengajak manusia supaya buat benda baik, iaitulah alamatu iman, tanda orang beriman. Orang beriman dia mesti bekerja, mesti membuat perancangan bagaimana nak ajak orang jadi baik. Tak boleh kita kecewa, kata 5 kali dah saya ajak dia solat, tak mau juga. Tak cukup 5 kali, 10 kali pergi. Kenapa kita nak kecewa dengan nak ajak orang jadi baik?
Tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya suka bawa cerita para sahabat yang menentang Nabi SAW. Ada sahabat Nabi sebelum jadi sahabat berperang dengan Nabi beberapa kali dan menjadi penentang Nabi yang setia selama 20 tahun. Tuan-tuan pernah dengar nama sahabat? Apa nama dia? Siapa nama dia? Abu Sufyan. Abu Sufyan dia menentang Nabi di Mekah 13 tahun. Nabi pergi ke Madinah, dia jadi ketua delegasi perdagangan dalam peperangan Badar, dia tak lawan. Dalam peperangan Badar matinya Abu Jahal, maka bermula itu Abu Sufyan yang jadi lead, yang jadi ketua. Sehinggalah dia masuk Islam pada hari pembukaan kota Mekah Ramadan tahun yang ke-8. 20 tahun. Kita baru dakwah berapa kali? Berapa kali Gizairah umur dia? Baru 5 kali aja. Kan? Tak mau dah aku. Orang ni Allah Ta'ala dah cok atas hati dia, summun bukmun umyum fahum la ya'qilun. Kita tidak ada pemegang cok mohor. Kerja kitanya ajak manusia supaya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah sebut dalam surah At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin dan juga mukminah sebahagiannya menjadi pemimpin wali kepada sebahagian yang lain. Bermakna kita tak boleh sama-sama orang Islam mesti bersaudara. Ketepikanlah segala perkara-perkara yang kita rasa sakit hati, kita rasa tak puas hati, semua benda tak puas, tak tepi. Yang penting mereka orang Islam. Apa kerja kita? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ini kerja besar. Suruh orang buat baik dan larang daripada kemungkaran. At-Taubah ayat 71. Maka sebagaimana kata di ahli-ahli tafsir, dikata hujan itu yadul ala sahab, hujan tu menunjukkan adanya awan. Api itu menunjuk adanya bara api. Demikian juga orang yang bekerja amar ma'ruf nahi mungkar, ini tanda ada iman dalam jiwa dia. Kita tak boleh, kadang-kadang kita banyak main pantun, pepatah Melayu. Pepatah Melayu kata tak boleh jaga tepi kaya orang. Kita pun tak boleh duk pakai hak patah tu. Ayat Quran, ayat pepatah tu bercanggah dengan ayat Quran. Kalau kita nak kata tak boleh, tak boleh. Saya tak boleh amar ma'ruf, tak boleh nahi mungkar, kerana itu hak peribadi, kita mengatakan tidak. Itu boleh kita nak kata, tak ada masalah nak campur urusan rumah dia, itu tak boleh. Itu tepi kain. Maka siapa dia tidak ada perasaan untuk menjadi pengajak manusia kepada kebaikan, melarang kemungkaran, maka dia telah dikira api keimanan dalam bab ini semakin lemah, semakin pudar. Jadi orang yang beriman, kata Nabi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa man jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Siapa dia lawan orang yang menentang Islam ini dengan tangannya, maka dia mukmin, orang beriman. Tak mampu dengan tangan, wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Siapa dia engkar dengan lidah dia, dia beriman. Tak mampu juga dengan lidah pun, wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Siapa dia engkar lawan dengan hati dia, orang ni kira mukmin. Walaysa wara' zalika minal iman habbata khardalin. Lepas pada itu tak ada lagi sekelumit iman dalam hati dia. Sebab apa? Kalau kita tengok benda mungkar, kita tidak engkar. Engkar dengan tangan itu pemerintah saja, penguat kuasa saja boleh buat. Kita boleh engkar dengan tangan orang-orang di bawah jagaan kita. Suami boleh engkar isteri yang tak tutup aurat, itu hak dia. Bahkan kalau dia tak engkar, dia pula mungkar. Dia share kemungkaran dengan isteri dia. Tak apalah bang, saya tak tutup aurat pun, kalau masuk neraka kita masuk dua-dua. Ada suami setuju lagu tu MOU? Tak nak? Kena. Tak nak tapi nak. Itu masalah kita. Pandai-pandai ustaz ni tuduh kita. Macam mana tak nak tapi tak larang?
Suami dengan isteri nak kata tak boleh jaga tepi kaya orang, la. Awak bukan soal ni. Kita sekarang ni bila kita tidak larang, bermakna mereka di bawah tanggungjawab kita. Siapa lagi nak larang? Nak suruh mak mertua bagi larang, mak mertua kata lepas tanggungjawab aku dah. Pasal tu hari ni bapak dia kalau boleh kahwinkan anak seronok, suka dia dah. Gosok atas kepala, atas belakang menantu, ambil lah tanggungjawab budak ni ke kau pula dah. Aku letih dah suruh tutup aurat, tak tutup, ni kau ambil tanggungjawab. Boleh ke suami pula? Suami tak larang juga, apa nak buat? Jadi kita kena ingat, semua ini balik kepada orang beriman yang benar-benar yaghdab li maharimillah. Dia akan marah apabila ada orang melanggar benda-benda yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita tengok orang langgar benda peraturan syariat ni, kita diam, bermakna tuan-tuan kita tidak menjalankan tugas tanggungjawab. Itu kita tidak baca lagi hadis yang menunjuk pada dayus, yang Nabi kita sebut dayus ini la yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga dengan mudah. Sebab apa? Sebab dayus ini orang yang membiarkan keluarganya melakukan maksiat. Itu dia kira dayus. Allahu Akbar. Jadi orang di bawah tanggungjawab kita, isteri, anak, tanggungjawab. Tak boleh kita nak kata budak-budak zaman sekarang. Kenapa budak zaman sekarang? Kenapa kita marah kepada masa zaman? Zaman itu menjadi masalah. Ada riwayat yang mengatakan ummati kal ghais, umat ini macam hujan. Hujan yang turun, kita tahu tak yang mana satu yang bawa berkat kepada tanaman? Yang awal turun ke yang akhir turun? Tak tahu. Sama juga umat ini, tak boleh kita kata halak umat ini telah dah binasa dah, umat akhir zaman. La. Siapa dia kata umat ini telah binasa, maka dialah yang membinasakannya. Kita mengatakan umat ini masih lagi dalam kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu masih lagi menjadi umat yang terbaik yang dikeluarkan pada manusia. Itu yang kedua, tugasan mengajak manusia buat baik ni dia panggil tugas menyatakan ada iman dalam hati. Orang yang tak ada iman, tak ada apa, senyap ya. Tengok orang buat maksiat, lantak dia, apa nak kita nak buat? Kita nak kata apa? Jadi bagi kita yang ada orang di bawah tanggungjawab kita mesti dinasihat. Dan kadang-kadang kita tak mampu nak engkar, tidak bermakna kita tak boleh beri nasihat. Dia ada dua kategori manusia ni. Kalau kita bagi engkar, dia akan lawan. Tapi kalau kita bagi nasihat, mungkin dia berbeza pandangan. Nasihat gosok, dia ajak minum air sekali. Cara pelan-pelan kita bagi tahu tak baik ni, mari kita pergi cerak, kita pergi masjid, mari kita solat, pakaian macam ni tak cantik lah. Jadi cuba berbeza dengan nasihat dengan engkar. Tapi kalau kita mampu engkar, engkar. Yang ketiga, iaitulah orang yang menegakkan yang benar, yang melarang kemungkaran ini, al-ghurbah. Dia panggil golongan yang sedikit, golongan yang terasing. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Hud. Tuan-tuan tanda surah ini, nanti balik malam boleh tadabbur. Buka surah Hud, tengok ayat 116 dan selepasnya. Apa Allah kata? فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ. Kalaulah ada di kalangan umat-umat yang terdahulu itu daripada kamu itu ulu baqiyatin, orang yang bertindak, orang yang bertindak mencegah kemungkaran, memberi didikan kepada masyarakat, ajak buat baik. Yanhauna 'anil fasadi fil ardi, melarang orang buat kemungkaran atas muka bumi. Allah kata laula kana, kalau ada. Sekarang ni ada juga orang duduk menyanyi, duduk menasyid, lau kana bainanal habib. Kalau Nabi ada, kenapa kita guna perkataan kalau? Nabi tak ada ke? Nabi dah tinggal, wasiat sudah ada, Quran dia ada, hadis dia ada. Oh, dia kata kalau Nabi mari mesti umat kita ni semua jadi baik. Kita kata yang lawan Nabi 20 tahun tu Nabi ada sekali dengan dia. Kan Nabi tak ada masa tu. Abu Sufyan sampai 20 tahun berlawan. Abu Jahal sampai mati di Badar. Banyak lagi geng-geng lain yang Abdullah bin Ubay bin Salul, bapak munafik sampai ke akhir.
Jadi tak boleh kita hanya mengeluarkan keluhan. Kalau laukan bainana, kalau Nabi ada tak jadi macam ni. Taib. Tak akan balik dah Nabi, kan Nabi mari semula. Tak mari dah. Kecuali ada orang beriktikad ruh Nabi boleh mari di majlis kita ni, itu kita lain. Jadi macam-macam hari ni ada orang kata Nabi mari. Itu kita tak apalah. Kalau kata tak kata itu satu cerita. Baik. Maka Allah kata apa? Illa qalilan mimman anjayna, kecuali sedikit sahaja orang yang selamat. Siapa orang selamat? Ya, orang yang bertindak mengajak manusia buat baik. Maka kata Nabi SAW, bada al-islamu ghariban, Islam tu mula dalam keadaan tak ramai pengikut. Wa sayaudu ghariban kama bada, dia akan balik semula menjadi gharib, menjadi terasing sebagaimana mula dia. Fatuba lil ghuraba, Nabi kata mendapat kemenanganlah orang yang sedikit tapi berpegang dengan yang hak. Kalau kita nak tengok hari ni terasing Islam, terasing. Tak usah kata apa tuan-tuan muslimin dan muslimat. Anak orang Islam sendiri duduk dalam negara Islam. Negara kita ni kira negara Islam lah ni, boleh solatnya, boleh masjid besar, syiar Islamnya banyak tertegak kan. Tapi terasingnya orang Islam sendiri nak beramal dengan undang-undang Islam tidak dibenarkan. Siapa yang tak benar? Perlembagaan yang tak benar. Contohnya anak orang Islam, anak-anak orang perempuan kita, muslimah kita ni nak pakai pakaian tutup aurat, ada setengah-setengah tempat dihalang, tidak dibenar dengan undang-undang yang ada pada mereka. Berapa ramai anak-anak orang Islam yang bekerja di tempat-tempat tertentu. Kalau tertentu payah lalu nak cari. Atas kapal terbang lah senang. Boleh tak boleh dia tutup aurat? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Adakah dia bekerja dengan kapal terbang, syarikat penerbangan dalam negara komunis? Tengok, banyak lagi lah tuan-tuan kalau kita nak contoh-contoh bagaimana terasingnya kita ini nak duduk dalam agama. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis akhir zaman. Akhir zaman ini orang yang berpegang dengan sunnah di akhir zaman ini akan diberi pahala seperti 50 syahid di kalangan para sahabat. Sebab terlalu sukarnya untuk nak mencari bagaimana yang benar itu. Qila, ada orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, manil ghuraba ya Rasulullah? Siapa orang gharib? Manusia yang terasing itu siapa? Qal alladzina yasluhun iza fasadan nas. Orang yang baik di kalangan manusia dah rusak. Hadis ini dalam di At-Tabarani ada riwayat lain kata alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Ada dua riwayat, orang yang membaik pulih kerusakan yang dibuat oleh orang. Jadi kalau kita rasa nak duduk dalam kumpulan ni, kumpulan yang gharib, fatuba lil ghuraba, iaitulah orang yang yuslihuna ma afsadan nas, adalah kita buat baik di saat rusaknya orang lain. Kita jangan kata rusak habis dah manusia ni, kita nak rusak jugalah. Dan kita jangan merusakkan orang. Manusia rusak belakang orang, saya seorang yang selamat lah kan. Kita kena ambil mana? Ambil sikap Nabi SAW rahmatan lil alamin. Nabi kita sifat dia rahmat pada alam. Artinya kita kena fikir macam mana nak menyelamatkan masyarakat. Orang masjid kena fikir macam mana nak bawa, nak tarik orang orang yang tak mari masjid ke masjid. Macam nak tarik? Dia kata macam-macam benda dah kita buat ustaz. Karnaval ni dah bawa orang-orang mari pasal ahli-ahli macam-macam buat program. Dia mari hari program tak mari, maknanya tak berjaya, tak berkesan. Waktu kita buat panggil penasik-penasik yang sedap, penuh malam tu. Dia bukan mari nak semai, dia mari nak tengok ahli nasihat. Maknanya pendekatan kita tu tidak berjaya. Jadi kita cari apa pendekatan yang boleh kita bawa, iaitulah sama ada kita pergi panggil dia seorang-seorang, pergi ziarah dia ke, macam mana pendekatan yang boleh berterusan. Tuan-tuan cuba buat senarai pendek. Saya banyak kali dah dalam panel dakwah kita duk fikir macam mana nak menambahkan ahli masjid. Kalau boleh bulanan. Ahli tetap kita kenal 50 orang contohnya. Orang ni tak miss. Maghrib ada, isya ada, insya-Allah, subuh pun ada. Waktu tengah hari dia pergi jabat. Macam mana kita nak naikkan bulan depan tu 51? Dia maintain setiap hari ada orang ni. Itu kena fikir.
Pergi jemput dia ke, pergi panggil dia ke, pergi bodek dia ke, ikutlah macam mana pun, biar naik setiap. Sekurang-kurangnya kalaulah kita mari duduk sini dah masjid kita dah buka berapa tahun dah, 5 tahun, duduk mai 50 orang lagi, maknanya kita dakwah yang kita nak panggil itu tidak bergerak. Ini masalah. Allahu Akbar. Jadi jangan pula kata tak apa, kalau kita sedikit, Nabi kata kena jadi kumpulan yang sedikit. La, kumpulan yang sedikit itu waktu tak ada orang dah. Ini kita masih kita masih lagi ada orang, masih lagi diberi peluang. Azan kita dengar 2 km mungkin masjid. Dulu saya selalu cerita, saya pergi melawat negara China. Sampai-sampai di China, bila nak azan, muazzin itu keluar daripada bilik dia, pergi kat tangga. Allahu Akbar, dia azan. Dia tak guna mikrofon. Rupanya negara dia tak boleh azan luar. Tapi orang masuk masjid penuh. Subhanallah, saya cakap, orang di sini azannya tak kuat, tapi masjidnya penuh. Cina boleh jadi dia tahu di Malaysia ni orangnya ramai, maka dia hantar mari mikrofon, speaker yang besar-besar letak kat sini, sampai 2 km masjid boleh dengar, tapi orang dalam masjid tak ada. Macam mana kita nak kata? Adakah Cina perli kita? Nampak pekak dengan orang Malaysia ni, aku hantar mari speaker yang besar je, beli kita tak? Kadang-kadang kena bantah ke ahli Korea pula, masjid ni selamat insya-Allah tak? Kena apa ni kuat-kuat suara ni. Jadi apa nak buat? Berat kita ni. Baiklah. Allahu Akbar. Yang ke kelebihan yang ketiga. Kelebihan yang ketiga, apabila kita menjadi orang yang soleh, al-muslihun, orang yang membaik pulih manusia, apa kelebihan dia? Kelebihan dianya akan turunnya rahmat di tempat kita ni. Tuan-tuan kena ingat, rahmat turun ni kenapa? Sebab ada lagi orang yang bertindak, ada lagi orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, maka rahmat dia datang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala wa malaikatahu hatta namlata fi juhriha. Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat sehingga semut dalam lubang, wa hatta al-hut fil bahri, ikan dalam laut, la yusalluna ala muallimin nas al-khair, akan berdoa kepada orang yang mengajar manusia supaya buat baik. Allahu Akbar. Yang kelima, iaitulah kita akan mewarisi ilmu syara yang ditinggalkan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama warasatul anbiya, orang-orang alim itu iaitulah pewaris nabi-nabi. Nabi-nabi ini mereka tidak meninggalkan dinar dan tidak juga dirham, innama warasul ilma, mereka hanya meninggalkan ilmu. Jadi ilmu yang ditinggal itu maksudnya ilmu yang diajar kepada orang. Kalau ilmu yang ditinggalkan tidak diajar dan tidak diamalkan, maka itu dia panggil menambahkan hujah ke atas kita. Kita ada ilmu tapi tak beramal, itu lagi berat. Beramal tak ada ilmu juga berat. Jadi kita kena belajar untuk kita amalkan. Kalau tidak, kita jadi masalah kepada kita sendiri. Maka orang yang bertugas mengajak manusia kepada kebaikan ini, apa dia kerja dia? Kerja dia, mereka telah mengambil ilmu yang ditinggalkan oleh para nabi. Yang keenam, dia panggil zon keamanan ataupun zon selesa, kata orang. Siapa nak selesa, kena bertindak memberi nasihat pada manusia. Daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi kita buat bandingan masalul qaim ala hududillah, bandingan orang yang menegakkan hudud. Hudud ni maknanya syariat Allah Ta'ala. Mana kita ni kerja, suruh orang buat baik, larang benda mungkar. Seperti orang yang mengundi naik bahtera, naik kapal besar, ada yang duduk tingkat bawah dalam air, ada duduk tingkat atas. Jadi hok duduk di atas, bila orang bawah naik nak ambil air, dia jadi serabut. Sibuk dia ni, 2-3 kali sehari naik. Akhir sekali yang di bawah berfikir, kenapa kita susah-susah diri? Daripada kita naik tingkat atas duk ganggu orang, baik kita tebuk perahu ni, ambil air kat bawah, kan lebih senang. Kau nak ke? Ambil kapak nak belah perahu, yang atas tengok, buat apa tu? Dia kata tak adalah, lepas ni kami relax lah, air mari kat bawah,
kita pun tak ganggu awak di atas. Patutnya orang atas kata apa? Oh, biar relax gitu kak. Nah, lah orang atas mesti bertanggungjawab menghalangnya. Kalau tidak, kalau masuk air, siapa dia mati? Mati semua. Artinya bila orang ni, bila kita tengok orang buat kemungkaran, orang buat maksiat, muslihun, seolah-olah mereka ini adalah merupakan penyelamat kepada tenggelamnya bahtera. Kalau ada orang baik, maka merekalah orang yang menyelamatkan umat ini. Jadi kita jangan marah. Ni kita ni pakat marah ni. Kumpul apa ni dia panggil? Hak baru ni, hak baru ni. Mazhab baru keluar ni, G apa ni? Berapa G? Awak tak ingat dah. Ingat lagi. Saya tak nak sebut ya. Tak sampai hati nak sebut. Orang tua-tua. Mudah-mudahan mereka ni ingat balik. Jadi heran. Ini generasi, bila lagi generasinya? Dah berlalu, negara kita telah berlalu transformasi kata orang. Program islamisasinya, program transformasi apa benda. Tiba-tiba muncul balik kumpulan ni. Kenapa? Maknanya masih lagi seperti api dalam sekam, kata orang, senyap timbul. Apa nak buat? Jadi kalau adanya manusia seperti ini, yang maka kita para jemaah sekalian mesti beri nasihat pada mereka, sebab kalau semua diam, maka orang ni akan tenggelam seluruhnya. Akan ada setiap masa orang-orang yang menentang. Jadi buat-buat ni dia kata jabat agama tak payahlah dia tu buat nyusah ya. Sebab mengganggu apa ni? Hak pribadi orang. Ikut dia lah nak mengarak tangga masjid ke apa dia ke, tak. Jangan duk kacau dia. Kalau kita tak ada kacau macam tu, boleh jadi depan masjid kita pun penuh lagi duduk parking kereta. Apa nak buat? Lah, kita mengatakan bahawa semua perkara itu ada masalah. Yang ketujuh, alamatu qurbin minallah. Orang yang berdakwah ini, iaitulah tanda orang tu mendekatkan diri dia kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man ahsanu mimman qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan. Siapa ke mana perkataan lebih baik? Orang yang da'a ila Allah, ajak orang kepada Allah Taala dan dia beramal dengan amal yang soleh. Jadi siapa dia nak mendekatkan diri kepada Allah Taala, maka dia hendaklah bertindak mengajak kepada kebaikan. Yang ke-8 dipanggil tariq ila husnil khatimah. Jalan untuk kita mendapat husnul khatimah. Ada satu cerita ni menarik. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam buku sejarah mengatakan, man kanat bidayatuhu muhriqah kanat nihayatuhu musyriqah. Siapa dia susah di awal, dia akan cerah pada masa depan. Seorang yang bernama Abu Bakar An-Nablusi, tanda nama ni, nama dia Abu Bakar An-Nablusi, seorang imam dalam ilmu hadis dan imam dalam ilmu fiqh. Menjadi tempat tumpuan orang duk belajar dengan dia. Bila mari puak-puak Ubaidi, Banu Ubaid memerintah Mesir, puak-puak Syiah ni, Banu Ubaid, mereka telah mengubah perjalanan agama Allah Ta'ala, menghalalkan benda haram, menzahirkan minum arak tengah hari, dahlah minum arak tengah hari Ramadan, jadi banyak benda. Boleh kahwin dengan mahram sendiri, sudah. Maka banyak sekali kerusakan. Jadi Abu Bakar An-Nablusi telah bangun menentang secara berdepan. Dia tahu risiko besar. Jadi kita nak cari contoh macam ni, orang yang berani berdepan. Maka dia telah ditangkap, dipenjara, dan dia disalib, dipalang. Puak-puak Ubaidi ni panggil seorang Yahudi yang agak ganas sikit, suruh lapah, hidup-hidup ni, suruh lapah kulit dia daripada kepala sampai kaki. Jadi bila dia lapah kerak kepala, darah menim, si Abu Bakar Nablusi rahimahullah ta'ala, mulut dia tak lekang daripada hanya menyebut nama Allah, tak kata aduh, duk main subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah disebut. Bila sampai ke dada, si Yahudi ni dah tak sampai hati, dah tengok tak sampai hati dia, tapi mulut tu masih lagi berzikir, masih lagi duduk Allah 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 begitu. Dia pun sampai kat sini dada dia nak lapah lagi sampai hati, dia ambil pisau dia, terus dia tikam, biar mati ya.
Kalau kira pokok ni dia suruh lapor sampai kaki, penyaksian azab ta'zib. Jadi kata di Ad-Daruqutni, apabila menyebut nama Abu Bakar Nablusi ni, ya yazkuruhu wa yabki, bila sebut nama dia akan menangis. Dia kata yaqul wa huwa yuslah, sedang dia dilapah kulitnya. Kana zalika fil kitabi mastura, dia duk baca dalam ayat Quran, kana fil kitabi mastura. Apa nak buat, ini semuanya telah ditulis dalam Lauhil Mahfuz. Maknanya menunjukkan orang yang kuat tawakal, orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan qada dan qadar. Allahu Akbar. Ini para jemaah sekalian, ini 8 perkara yang menunjukkan lebih bagaimana kelebihan orang yang duduk bekerja mengajak manusia buat baik dan melarang kemungkaran. Ini dia panggil cerita-cerita apabila orang ini sentiasa berada dalam keadaan sedemikian, maka dia akan mati dalam keadaan sedemikian. Orang yang nak mati dengan zikir, dia banyak zikir. Tapi kalau orang ni banyak sangat kutuk orang, kerja dia duduk mengutuk orang, dibimbangi nanti dekat nak mati, kerja dia duduk kutuk orang juga. Orang ajar dia mengucap, sebut orang ni. Janganlah tuan-tuan, hari ni saat kita yang cukup dahsyat, dia panggil sa'ah kasratul fitan. Banyaknya fitnah, tak tahu mari mana. Jadi kita pun banyak mutaba'ah, duduk ikut akhbar, berita tu berita ni, yang betul pun yang tak betul sama je bagi kita, saibar belaka. Maka apabila kata di para ulama, apabila orang ni sentiasa basah lidah dia dengan kebaikan, dengan zikir, insya-Allah di saat mati dia akan zikir. Jadi janganlah kita rusakkan masa depan kita yang belum kita pasti apa yang akan terjadi. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, kita berpindah kepada kesan daripada kita tidak bekerja untuk memimpin manusia. Yang pertama, kesan dia panggil janazatul qalbi, hati mati. Kita duk pikul jenazah ni, orang mati, itu sesalah dia atas dunia. Tapi masalah kita hari ni, hati mati, itu berat. Tuan hidup, hati mati. Seorang sahabat yang masyhur, nama dia Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Huzaifah ni seorang sahabat yang Nabi kita beri kepada dia maklumat tentang nama-nama munafik yang ada di Madinah. Zaman kita hari ni tak ada lagi orang macam Huzaifah. Sebab tu kita tak boleh senaraikan orang ni munafik tak munafik, jangan. Tapi ada orang bertindak hari ni, oh dia tu munafik, dia ni sekian, dia ni sekian. Kita mengatakan Huzaifah sudah tidak ada. Huzaifah Nabi kita maklum pada dia, Madinah ni orang ni munafik. Sehingga Sayyidina Umar pernah pergi tanya Huzaifah, ya Huzaifah, Umar Ibn Khattab ada dah senarai? Tuan-tuan kena ingat, siapa Umar? Umar Ibn Khattab, Al-Khalifah Al-Mulham. Bimbang, takut-takut dia ni termasuk dalam senarai munafik. Pergi tanya Huzaifah. Huzaifah kata tak ada. Mu ni saya Umar, kalau mu lalu kat ni syaitan lari kat sebelah ni. Macam nak masuk jadi munafik? Itu dipanggil kebimbangan. Kebimbangan, takut sedemikian. Jadi orang tanya dia, siapa dia? Gak mayyitul ahya, mati tapi hidup. Siapa? Kata Huzaifah, alladzina la yunkirul munkar biyadihi wala bilisanihi wala biqalbihi. Orang yang tidak mengingkari kemungkaran dengan tangannya, dengan lidahnya, dengan hati. Itu dia panggil orang bertarah jenazah dah hati dia tu. Habis macam mana kita nak tahu? Sebab apa? Bila kita benda dah biasa, tengok benda mungkar jadi biasa. Jadi kita kata tak ada mungkar. Tak ada kemungkaran hari ni. Ada benda mungkar? Tak ada. Tuan-tuan mungkin selalu dengar ahli-ahli undang-undang bercakap. Dia kata kenapa di negara barat tak banyak jenayah tak seperti dengan negara orang Islam. Sebab banyak jenayah tempat kita bukan jenayah tempat dia. Bagi kita ni jenayah berat, zina. Dia zina tu bukan jenayah, suka sama suka. Kalau rogo baru naik taraf jenayah. Kita minum arak jenayah, bagi dia minum arak siapa kata jenayah, kecuali mabuk pergi pukul orang. Jadi ini dia panggil perimbangan tak kena.
Jadi Huzaifah kata siapa dia tidak mengingkari, siapa peringkat hati pun tak ingkar, maka orang itu sudah dikira hati mati. Wal'iyazubillah. Allahu Akbar. Kata Huzaifah lagi, tuan-tuan tanda kata-kata ini satu pukulan ke atas kepala kita. Ya'ti ala nasi zaman, akan mari satu masa mungkin masa kita dah, la an takuna jifatu himar ahabbu ilaihi min mu'minin ya'muruhum wa yanhahum. Bangkai dongki mati tu lebih baik bagi mereka daripada seorang mukmin yang duk ajak mereka buat baik, duduk larang mereka buat benda mungkar. Benci sampai begitu sekali. Allahu Akbar. Maka orang yang rasa nafsu hati dia masih lagi selamat, maka bertindaklah tuan-tuan. Yang kedua, doa mardud. Orang yang tidak bekerja dengan dakwah ini, doa dia akan ditolak. Kata Nabi SAW, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Naklah kamu suruh buat baik, larang benda munkar, au la yusikanallahu an yab'asa alaikum iqaban minhu, ataupun hampir Allah Ta'ala akan turunkan bala ke atas kamu, summa tad'unahu fala yustajabu lakum, kemudian kamu berdoa maka tidak lagi diperkenankan. Jadi di antara doa tidak diperkenankan apabila kita tidak lagi mencegah kemungkaran. Ada orang tanya tadi, habis saya tak payah doa lah. Kata, kenapa pula? Doa tu ibadat. Tuan-tuan kena ingat, doa yang kita berdoa tak rugi walaupun sikit, itu ibadat. Masalah qabul, Tuhan nak terima doa permintaan kita itu perkara lain, perkara yang kedua. Macam hari ni timbul masalah, contohnya pakaian yang kita pakai ni kadang-kadang ada syubhat. Baju, kain dia tu, ataupun duit yang kita beli tu. Jadi para ulama mengatakan tidak menjadi masalah. Solat dengan pakaian yang dicuri, sah solat, tapi mungkin pahala tidak ada. Jadi mana gugur dia punya fardu. Itu sama juga doa, diberi pahala berdoa, tapi qabul itu tidak. Jadi jangan sepulak sampai dekat malah doa aku, tak payah berdoa lah macam ni, buat rugi masa lah. Siapa dia kata doa rugi masa? Allahu Akbar. Jadi ini masalah. Yang ketiga, al-halak. Orang yang tidak bertindak ini akan binasa. Sebagaimana kata Bilal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia kata apa? Innal ma'siyata iza khafiyat. Maksiat ni kalau dibuat secara sembunyi, lam tadur illa sahibuh. Tidak memberi mudarat kepada pelaku maksiat seorang dia aja. Wa iza a'lanat. Bila diiklankan, dibuat secara terang-terangan, secara zahirnya orang buat maksiat, tapi tak ada orang ingkar, adarrat bil ammati, maka dia beri mudarat kepada seluruhnya. Ini masalah kita. Seluruh benda akan beri mudarat, sebab bila orang tak buat maka dia jadi semua sekali. Yang keempat, permulaan kurangnya pegangan agama manusia ni mari daripada mana? Mari daripada tak cegah maksiat. Nih, dalam surah Al-Ma'idah ayat 78 Allah sebut dalam Quran, lu'inal ladzina kafaru ala min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Jadi Bani Israel dulu permulaannya mari pada mana? Kena laknatnya. Sebab apa? Sebab mereka tengok mungkar tak buat, tak ingkar. Ada katanya hari pertama ingkar, hari yang kedua duduk sekali dah, hari yang ketiga dia pula masuk campur. Ini masalah. Maka saya tengok kata-kata masyhur di kalangan para ulama mengatakan, dia kata apa? Benda yang benar kita kena beritahu kepada masyarakat walaupun tak ada orang ikut. Di bimbingan nanti satu masa mari ya jamak anak-anak kita dia kata tak pernah ayah bagi tahu pun benda ni mungkar. Betapa banyak hari ni saya ni salah seorang daripada yang dibala oleh Allah Ta'ala dengan Facebook. Bala juga tu Facebook kalau kita kira habis masa. Tapi dia juga satu alat dakwah kan? Bila kita letak satu benda, contohnya nasihat ke apa ni, kata-kata ulama ke, ramai orang komen, tak pernah dengar pun, tak pernah dengar. Kamu tak pernah dengar tu mau baca ke tak kitabnya? Dia tak baca kitab pun, tapi bila orang sebut benda ni, pelik, ajaib, mari mana pula jadi macam-macam.
Ya. Jadi para ulama mengatakan benda yang benar mesti diperkatakan walaupun tak ada orang ikut, sebab dibimbingi nanti generasi yang kemudian mari dia kata ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin, kami tak dengar tok ayah kita bagi tahu. Aku pergi masjid pak imam tak cakap, dalam khutbah pun tak bagi tahu, orang mak ayah pun tak bagi tahu, tiba-tiba dalam buku ni kata mungkar. Ini benda pelik, benda ajaib. Baru ni musim kahwin kan, biasalah musim cuti sekolah ni kahwin. Di antara nasihat sayanya supaya tidak guna khidmat pondan untuk jadi juru makeup. Khidmat nak pinjam dia punya pinggan makuk itu masing-masing lah terpulang. Jadi mak anda mereka panggil dah sini. Juru makeup ni mak anda. Marah buat dia ni apa? Oh subhanallah. Maknanya menunjukkan mereka tak tahu apa. Dia tahu pondan tu bapak jantan tu. Boleh ke mari duduk tepek makeup atas muka anak perempuan kita ni? Jadi la ya'rifu ma'rufan wala mala ma'ruf. Dia tak tahu hak ma'ruf, tak tahu benda mungkar, tak tahu. Ini sangat-sangat bahaya. Karena itulah kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang masyhur daripada Umar, kata la tanqudanna ural islami urwatan. Simpulan Islam ni terungkai satu demi satu apabila anak kita membesar dalam keadaan dalam Islam tapi dia tak tahu apa itu jahiliah. Tak tahu. Dia tengok orang buat belaka jadi belaka. Lah. Maka kita mengatakan kemungkaran itu mula-mula dalam ayat Quran ini, tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir nanti surah Al-Maidah ayat 78 81. Jadi awalnya dia tengok tegur, besok tengok tak tegur, lusa duduk sekali, ya hari lain ikut sekali. Jadi dia panggil tadarruj, step by step kata orang. Maknanya peringkat maksiat tu orang akan terima sikit demi sikit. Karena itulah saya bila tengok orang bawa mari ajaran pelik-pelik dekat kita ni, saya cuba nasihat supaya tidak dibuat. Walaupun atas dasar kita ni nak tackle jemaah ni biar mari masjid. Memang kita nak tackle so mari, tapi biarlah dengan cara yang diizinkan oleh syarak. Jadi kalau kita tidak mari masuk siapa-siapa masuk dalam muzik dalam masjid contohnya, kenapa? Jadi ini masalah. Nah akhir sekali orang pakat duk muzik belaka. Tak. Ustaz nak ceramah pasal lagu dulu serang. Wak hilang mengantuk. Tengah-tengah ramah berhenti 5 minit ustaz, bagi satu lagu lagi macam radio pula. Jadi apa nak buat? Sekarang ni pun masuk dah muzik masuk dalam masjid kita melalui handphone yang tak ada siapa engkar. Dulu kalau mari pasang radio dalam masjid, siapa dia mengamuk? Pak imam mengamuk, pecah dah. Tapi sekarang ni semua bawa lah kali. Bawa handphone. Kalau tak silent, tak off, tengah duduk solat bunyi lagu dan duduklah lagu macam-macam lagu ada. Lepas pada solat tak ada orang marah pun. Apa pasal lagu dalam masjid? Pasal dah mungkar ni sudah jadi makruf. Tak ada masalah. Handphone itu silap tak silent. Jadi tuan-tuan bayangkan sikit lagi apa nak jadi. Allahu akbar. Ini satu perberat. Maka bagaimanakah kita semua tanggungjawab kita, motivasi supaya kita bertindak, bergerak di atas landasan yang baik ini. Yang pertama sekali kita ingatlah tugas ini adalah tasyrif. Ada suatu benda yang mulia. Fa aina taklif, maka di manakah tanggungjawab kita untuk melakukannya. Jadi semua Nabi kita bila menyampaikan, Nabi kata ala hal balagtu, dah aku sampai pada kamu? Sahabat kata qalu bala. Ya. Kita hari ni pun kita sampai tak sampai. Ini kita belajar di masjid, bagi kuliah hari-hari. Tapi berapa kali kita balik rumah, kumpul isteri, anak-anak, kita ceramah dengan dia apa yang kita belajar? Ada? Tak ada. Kita tak pernah buat lagi. Kalau tak pernah buat, bawa anak mari sekali kuliah. Tak juga. Habis nak arak ke siapa? Nak arakkan maha guru besar yang ada kat rumah. Dengan channel macam-macam TV kita, channel ada dah. Kita juga langgannya. Tak cukup dengan 1, 2, 3 bawa lagi hopi ni terbang tu mari duduk sini. Tangkap semua atas dunia ni filem ada. Allahu akbar. Tuan-tuan, macam mana kita nak jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla? Hari ni semua kalau kita tak kena tanya dah. Kenapa tak bertindak? Kenapa tak banyak tanggungjawab? Banyak tanggungjawab. Kerja pejabat lagi, kerja tu kerja. Tuan-tuan kena ingat. Hari ni kita banyak tanggungjawab, mungkin besok kita tidak ada tanggungjawab, tapi kita dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas semua yang kita buat. Ini sangat berat. Allah. Jadi inilah dia panggil tugas ini sangat mulia. Yang kedua yang besar yang kita kena ambil kira, iaitulah belajar dengan burung hudhud. Kenapa burung hudhud? Burung belatuk. Hudhud ni satu hari Nabi Sulaiman tengok burung hudhud tak ada dalam majlis. Sulaiman kata,
la u'azibannahu azaban syadidan au la azbahannahu, aku akan azab dia atau aku sembelih. Bila Hudhud mari, dia kata Sulaiman, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum, aku jumpa seorang perempuan jadi raja dalam satu negeri, wa utiyat min kulli syai'in, semua apa ni, negara dia kuat, walaha arsyun azim, dia ada kerajaan singgasana yang besar. Tapi kalau setakat itu laporan, dia cerita dia jumpa satu kerajaan. Tapi Hudhud, ini tuan-tuan tengok, Hudhud cerdik ke kita cerdik? Hudhud kata apa? Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah, tapi aku dapati dia dengan kaum dia sembah matahari. Makna dia telah sibuk dengan isu akidah. Isu akidah sibuk. Kita hari ni macam-macam akidah ada ni. Akidah liberal tak tahu mana apa. Yang baru ni pun dia panggil pluralisme. Semua agama sama belaka ya. Nak pergi ke Tuhan belaka lah. Jadi Hudhud bagi tahu kepada Nabi Sulaiman alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam, dia jumpa benda mungkar. Kita hari ni bila jumpa benda mungkar, kita tak tahu benda tu baik tak baik, tanya dah dulu. Mari tanya ustaz kita, betul ke benda lagu ni? Maksudnya duduk zikir tengah malam, tutup lampu ramai-ramai ni, betul ke tak? Kalau ada benda pelik-pelik, benda ajaib, bagi tahu. Ada orang bagi tahu dengan saya. Dia telefon, dia kata, ustaz saya dulu solat, sekarang ni tak solat dah. Saya kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasa orang terbalik kan, dia panggil U-turn, dulu tak solat sekarang solat. Dia dulu solat sekarang tak. Saya kata kenapa? Dia kata dulu saya belum jumpa syekh yang betul-betul mursyid. Wah, saya kata hebat sekali syekh awak. Tok syekh kata apa? Syekh kata siapa dia belum kenal diri dia, maka dia belum kenal Allah, maka dia tak boleh solat lagi. Oh, saya kata itu bukan syekh, itu syaitan nama dia. Boleh dia percaya tak? Berapa tahun dah kata? Dia kata hampir setahun dah. Jadi saya nasihat dengan dia, mudah-mudahan dia solat balik. Tengok ajaran sesat mari. Jadi maka duduk cakap, dia ajaran sesat ni, poin dia sedap, dia mari. Dia kata mu solat 4 rakaat Zuhur ni, apa sebab? Dia panggil, dia tackle dia. Kita duduk fikir, sebab apa? Sebab aku belajar dalam buku 4 rakaat lah, mana ada 5. Tak betul. Habis betul macam mana? Mari jumpa dengan kita malam ni, mari senyap-senyap dalam gelap. Dia ajar. Itu dia panggil perangkat ajaran sesat. Dia guna satu soalan yang kita memang tak boleh jawab. Ini main-main. Jadi Hudhud ni salah satu makhluk Allah Ta'ala nak ajar kepada kita supaya kita belajar dengan dia ilmu tentang peka dengan benda-benda mungkar. Ni kita tengok benda mungkar tak ada masalah apa-apa. Tengok orang duk tabur duit dekat pokok-pokok besar pun biar begitu je. Tebanglah pokok tu, selesai masalah. Dah tahu orang pergi buat benda yang tak baik situ. Pergi duduk minta dengan pokok kayu tu, nombor ekor lah, nombor apa ni. Sayang apa lagi pokok ni. Macam-macam benda yang ada hari ni. Jadi kita tidak peka. Allahu Akbar. Yang ketiga, janganlah kita ni ikut perangai puak-puak Yahudi. Perangai apa? Dia panggil perangai putablik. Tahu putablik? Yahudi ni bila Allahu Akbar, kata Ikrimah, aku pergi jumpa dengan Ibnu Abbas satu hari, tengok dia sedang menangis. Dia duk pegang Quran, dia menangis. Dia kata, kenapa menangis Syekh? Dia kata dalam Quran disebut Ailah, nama satu kampung Ailah. Kampung ni Allah Ta'ala larang ke Yahudi jangan tangkap ikan pada hari Sabtu. Sebab hari Sabtu ikan naik lepok di pantai. Jadi puak-puak ni hari Jumaat dia gali lubang, hari Sabtu ikan masuk, petang Sabtu dia tutup lubang, dia tutup lorong keluar, dia punya pintu masuk tu ditutup. Jadi ikan duduk tunggu dalam tu. Hari Ahad dia timbul ambil ikan. Dia kata apa? Dia kata kami tahu apa-apa, hari Sabtu tak kosek, tak usik, hari Ahad baru ambil. Tapi apa jadi? Allah SWT mari tukar mereka jadi monyet. Jadi kita bimbang hari ni, kita ni tak buat maksiat, kita tak buat benda mungkar, tapi kita main pusing sana pusing sini, nak ambil benda-benda yang mungkar. Ini yang kita bimbang, yang kita takut. Yang keempat sekali, iaitulah dakwah kepada Allah Ta'ala ini adalah merupakan simatus syahamah, merupakan tanda orang yang punya maruah yang besar. Sebab apa? Sebab kita bertindak
untuk menyelamatkan manusia daripada terjebak kepada benda kemungkaran. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, inilah saya kata tadi tajuk kitanya, akaun belum tutup. Bila kita ajak orang buat baik, setiap benda yang dia buat boleh pahala dengan kita. Besar ke tak besar pahala? Besar. Di tangan tuan-tuan saya ni, saya pun nak buka akaun kat sini juga. Nak buka akaun tak malam ni? Buka, dapat semua kertas. Kertas ni saya buat ni zikir lepas solat yang simple, yang mudah, untuk tuan-tuan baca, hafal, amalkan dia. Waktu di masjid tak apalah, kita kata ada pak imam. Tapi kalau tak ada imam, kita disuruh jadi imam. Saya tengok dekat supermarket ke, dekat stesen sempah ke, dekat RNR, masing-masing solat seorang-seorang, yang ni seorang, yang ni solat, tapi masing-masing bawa diri. Lepas solat saya panggil dia, kenapa awak tak tunggu kawan tu solat? Maaf ustaz kau dia panggil haji ke? Maaf haji, saya ni solat saya pandai, tengah hari ni okey lagi, sebab tak baca dua, tak baca kuat. Problemnya lepas solat tu nak zikir macam mana? Itu besar bagi dia, sehingga sampai mereka dia tak berani nak jadi imam kerana takut jadi zikir. Jadi alhamdulillah zikir ni tuan-tuan sangat simple. Zikir ni saya ambil daripada kitab yang muktabar dalam fiqh Syafi'i, nama dia Mughni Al-Muhtaj. Mughni Al-Muhtaj ni kalau orang mengaji di pondok semua kenal kitab ni. Jadi dalam kitab ni kata zikir lepas solatnya ini ada 10 bacaan. Mula-mula Nabi kita lepas solat dia terus beristighfar, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Sampai di situ dia panggil hadis ini riwayat Imam Muslim, mana hadis yang sahih. Tuan-tuan pun mudah ingat ni. Saya letak di sini yang minima saja, yang sahih ringkas, supaya tak ada alasan kita kata tak ingat lah, macam mana tak ingat. Kemudian kita baca, contohnya lepas maghrib baca sebelah kiri itu, letak nombor 3 situ, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kalau solat lain daripada subuh dengan maghrib, terus ke bawah ni, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Biar dibaca. Kemudian jangan lupa kita baca tiga kali ni, tiga subhanallah ni, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali. Dalam hadis yang sahih Nabi kata apa? Siapa dia baca 33 ini, ditulis diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Cantik. Kita tak baca, rugi kita. Kemudian baca ayat kursi lepas solat. Ada setengah imam dia baca ayat Fatihah. Kita kata tidak ada riwayat baca Fatihah lepas solat. Yang ada riwayatnya, yang wajibnya Fatihah dibaca dalam solat. Jadi lepas solat kita nak baca ayat kursi. Dalam hadis Nabi kita bersabda, siapa dia baca ayat kursi setiap kali lepas solat fardu, tidak ada yang menghalangnya untuk masuk syurga kecuali mati. Tidak ada yang menghalangnya masuk syurga kecuali mati. Jadi maknanya kita dah ada tiket untuk syurga insya-Allah. Kemudian kita baca 3 kul. Itu di antara bacaan yang ringkas, yang simple. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam kertas yang simple, yang ringkas ini untuk bacaan. Kalau payah sangat nak baca, tengok dalam YouTube, cari Abu Anas Madani, tulis zikir lepas solat. Saya dah ajar kat situ satu persatu. Jadi malam ni saya nak ajar satu-satu, panjang pula. Sebab kita setakat itulah yang dapat saya tazkirahkan. Mudah-mudahan kita buka akaun kita sentiasa dan tidak ditutup. Maknanya kita ajar kepada orang buat amal, dia akan bertambah. Ada seorang pakcik masuk dalam syurga, tiba-tiba dia tengok darjat dia tinggi. Macam kali kita beli tiket ekonomi, tiba-tiba boleh duduk di first class. Pelik. Bila tanya malaikat kata bistighfari waladika laka, dengan sebab istighfar anak kamu. Anakmu itu atas dunia duk istighfar, Allahumma fili wali wadaya, yang setiap hari naik darjat. Jadi kalau kita sayang betul-betul ke ayah kita istighfar banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keampunan kepada kita dan mereka semua insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.